اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Adakah benda-benda dari bumi yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan itu dapat menghidupkan semula sesuatu yang mati? Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Ia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, sedangkan mereka lah yang akan ditanya kelak. Patutkah mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah? Katakanlah wahai Muhammad, bawalah keterangan dan bukti kamu. Kandungan Al-Quran ini menjadi peringatan dan bukti tauhid umatku. Juga peringatan dan bukti tauhid umat-umat yang dahulu daripadaku. Kaum musyrik tidak mempunyai sebarang keterangan. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan sebab itulah mereka berpaling engkar. Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan. Dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka
yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan. Dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diridai Allah. Dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya. Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain Allah, selain dari Allah, maka yang berkata demikian itu kami akan membalasnya dengan azab neraka Jahannam. Dan demikianlah kami membalas golongan yang zalim. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapkannya. Gunung ganang yang menetapnya. Supaya bumi itu tidak menggegar mereka. Dan kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu lalang. Supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. Dan mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan. Tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Masih lagi berada dalam penafsiran suratul Anbiya. Surah yang ke-21 pada juzuk yang ke-17 pada ayat yang ke-21 sehingga ayat 33. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mencela golongan musyrikin yang mengadakan Tuhan selain daripada Allah dan menyembahnya. Dan mengukuhkan tentang keesaan Allah SWT melalui kejadian langit dan bumi dan melalui hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada setiap kejadian dan ciptaan. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga mencela orang-orang musyrikin penyembah berhala kerana mereka tidak memerhatikan kejadian alam ini yang menunjukkan keesaan Allah. Mereka tidak tadabbur alam yang diciptakan oleh Allah untuk mereka mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayat-ayat sebelum ini yang kita baca menceritakan kisah kenabian. Allah Taala daripada awal kita baca surah Al-Anbiya, di mana Allah Taala menceritakan bagaimana kritikan serta keraguan yang dibawa oleh orang musyrik penyembah berhala tentang kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendakwa dia cuma manusia, dia makan dan dia minum. Maka Allah Ta'ala telah menjawabnya pada ayat-ayat yang kita tafsirkan sebelum ini. Kerana semua Rasul yang diutuskan memanglah manusia. Dan semua mereka mengambil hukum hakam manusia. Makan, minum dan mati. Maka bukanlah satu perkara pelik bila Allah mengutuskan Nabi dan Rasul di kalangan manusia. Maka pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang ketauhidan Allah. Kerana golongan penyembah berhala, bila mana mereka menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW, untuk mereka menafikan ketuhanan Allah, keesaan dan kekuasaan, dan mempertahankan penyembahan berhala mereka yang sia-sia itu. Maka pada ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah menjawab satu persatu, bahkan menggunakan uslub taubih. Taubih, yakni mengecam kedangkalan pemikiran mereka dalam meletakkan, dalam mengenali sesuatu itu Tuhan atau bukan Tuhan. Kita bila nak letak satu penilaian terhadap sesuatu yang baik ataupun buruk, kita punya akal yang sihat. Maka kita boleh tahu ni benda baik, ini benda buruk. Kalau letak di hadapan kita satu buah segar dan satu buah buruk, dengan cepat kita berkata ini buah segar dan ini buah buruk. Dengan alamat yang ada. Lebam, rasanya masam dan sebagainya. Tiba-tiba, golongan musyrik dan penyembah berhala
tidak mampu membezakan mana Tuhan dan mana bukti-bukti ketuhanan dengan mana berhala yang tak patut mereka sembah. Kerana itu Allah menggunakan uslub taubih, mencela dangkalnya cara perbezaan mereka buat. Maka Allah Ta'ala berkata, amittakhadhu, apakah mereka orang kafir mengambil dan menjadikan alihatan, Tuhan-Tuhan minal ard, daripada bumi. Ambil batu, maka buat Tuhan. Itu daripada tanah, daripada bumi. Pokok, jadikan Tuhan. Ambil besi, ambil aluminium, ambil logam yang dia daripada bumi, dijadikan Tuhan. Dan semua Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan ini daripada bumi. Sebab itu kata Allah, amittakhadhu alihatan minal ard. Apakah mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka daripada bumi ini? Daripada unsur bumi, unsur tanah ini. Hum yunshirun. Yang mereka juga nanti akan dihimpunkan dan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi mereka juga ialah makhluk yang Allah SWT akan himpunkan di hari akhirat kelak. Bila Allah Ta'ala menyatakan hum yunshirun, itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak mungkin dapat menghidupkan orang-orang mati dalam kubur mereka. Bahkan mereka ini yang juga dibangkitkan. Jadi bumi-bumi ini juga tertakluk dengan hukum hakam Allah SWT. Bagaimana mereka menjadikan Tuhan yang tidak boleh dibangkitkan, yang tidak boleh membangkitkan. Kan di antara sifat Allah ialah ihya'ul mauta min kuburihim. Allah yang menghidupkan dan membangkitkan hamba-hambanya dari kubur mereka. Sedangkan patung-patung yang mereka ambil ini, mereka ini tidak boleh menghidupkan dan tidak boleh mengumpulkan makhluk Allah atas muka bumi ini. Melainkan mereka turut mengambil hukum manusia. Kemudian kata Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Allah menyebut logik yang kedua. Pertama disebut kamu jadikan Tuhan yang tak boleh membangkitkan. Bahkan dia akan dibangkitkan sekali engkau. Yang kedua, kalaulah Tuhan ni ramai. Sebab yang menolak Allah, yang esa, mereka pasti menyembah Tuhan ramai. Siapa pun. Yang menolak Allah yang sebenar, pasti cenderung menyembah Tuhan yang ramai. Paling kurang 2, kalau tak pun 3 sampailah 1 juta. Sembah Tuhan. Yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Yang menjadikan Maryam juga sebagai Tuhan. Golongan-golongan ini Allah Ta'ala sebut dengan mudah. Sebab satu-satunya mentauhidkan Allah dengan sebenar ialah umat Islam dan orang Islam. Yang menyatakan Allah satu. Dan berpegang dengan akidah yang jelas, tiada yang mendatangkan mudarat dan manfaat melainkan dengan izin Allah dan dengan kehendak Allah. Yang lain walaupun kita kata dia ada kuasa, tapi kuasanya bukan mutlak. Tertakluk dengan masyiatillah, kehendak Allah. Bila Allah nak suruh jadi, maka jadi. Sekalipun kita kata orang tu gagah, kuat, bijak, pandai, maka kita kata dengan izin Allah. Tauhidnya jelas. Sekalipun kita makan pil ubat tu dia menyembuhkan penyakit, kita kata dengan izin Allah. Sekalipun kita kata yang ni menjadikan kita bahagia, seronok, gembira, kita katakan dengan izin Allah. Sekalipun kita kata yang ni boleh tolong kita, boleh bantu kita, boleh mudah, boleh ringankan urusan kita, semuanya kita kata dengan izin Allah. Kerana kuasa mutlak itu hak Allah. Maka Allah pun sebut satu logik yang mudah. Kalau sekiranya di dunia ini ada dua Tuhan, maka saya akan binasa. Kerana setiap Tuhan dia akan ada makhluknya, dia akan ada tenteranya, dia akan ada kehendaknya. Maka Tuhan ni pun ada makhluk dia, ada kehendak dia, ada kuasanya. Tentang bukankah kita lihat, tak payah tengok jauh lah kita kat Malaysia, yang setiap kali 5 tahun huru-hara. Sebab apa? Nak pilih siapa ketua. Memilih satu ketua. Bayangkan kalau ketua ni tak dipilih-pilih, maka hancur dunia. Atau ketuanya ada 2, juga hancur dunia. Kerana ketua mesti satu. Bahkan kita hari ni meletakkan kejuaraan cuma pada Johan. Nama satu je. Tak ada kita letak dua-dua Johan. Maka Allah menyebut mantik yang mudah, logik mudah. Kalau dunia ini ditakbir oleh 2 Tuhan, hancur. Kalau tuan-tuan tengok bila ada je 2 raja yang berkuasa, mereka mesti berperang. Untuk tunjukkan siapa lebih berkuasa. Siapa lebih gagah. Kerana mereka takkan terima dua-dua gagah. Kalau dua-dua gagah menunjukkan mereka saling bantu-membantu dan itu sifat lemah. Kalau mereka
Dua-dua gagal dan tidak membantu, mereka akan berperang dan memusnahkan. Dan demikian juga nizam atau kita kata peraturan alam. Tuhan ni kata aku nak naikkan matahari. Tuhan ni kata aku nak jatuhkan matahari. Maka apa jadi pada matahari? Kita kadang-kadang dalam rumah tangga, suami isteri pakat tunjuk kuasa belaka, anak pun hancur, anak hancur. Ayah kata dengar cakap pak, dengar cakap ayah. Mak kata dengar cakap mak, syurga bawah tapak kaki mak, kata mak. Ayah kata dengar cakap ayah, syurga mak kau pun bawah tapak kaki ayah. Dia berperang dulu. Akhir kuasa anak. Itu boleh tunjuk kuasa mak ayah je. Bayangkan alam ini, ada dua Tuhan. Apa yang akan jadi? Logik mudah. La fasadata. Musnahlah langit dan bumi. Musnah peraturan. Dan musnahlah makhluk Allah. Kerana tidak akan ada pengadil. Di dunia ini benar manusia berperang. Tapi Allah menjadikan perang itu akan tamat. Allah mengadili ini. Setiap kali berlaku perang, sehebat mana pun perang dunia pertama, perang dunia kedua, Allah akan hentikan perang. Tapi bayangkan kalau ada dua Tuhan, perang ini tak akan berhenti. Sehingga binasa semuanya. Maka tidak akan ada makhluk. Maka logik ini tidak mampu dihadam dengan mudah oleh orang penyembah berhala. Mudah dia logik ni. Umpama semudah kita sebut 1+1=2. Takkan apa yang nak hadam. Bukan benda ni kadang-kadang tak payah faham sangat pun hafal je. 1+1 memang 2 pun. Sampai peringkat mana pun kita mengaji, 1+1=2. Siapa pun gelaran kita, maka itu sifir mudah. Sifir ketuhanan lebih mudah betul. Sifir ketuhanan lebih mudah daripada 1+1=2. Kerana jelas kekuasaan Allah. Ni berhala yang tak boleh buat apa-apa, tak boleh. Dia ambil daripada tanah dibentuk. Dan dia juga dibangkitkan dan dia tidak boleh membangkitkan, menghidupkan. Dan kemudian kalau Tuhan tu ramai habis, berperang sama-sama. Bahkan kita baca legenda-legenda yang menyembah patung-patung banyak. Mesti cerita perang sesama Tuhan-Tuhan mereka. Ini Tuhan gelap berperang dengan Tuhan cahaya. Maka menanglah Tuhan cahaya. Maka kita pun sambutlah raya ni. Berperang. Maka kita kata ini bukan Tuhan kalau kalah. Kerana manusia terlalu bodoh dan meletakkan gelaran Tuhan. Tetapi kita, apa benda pun kita nak letak gelaran nampak cerdik. Kita nak letak gelaran orang tu cikgu. Dia ni cikgu. Pasti orang tanya bukti apa dia cikgu. Takkan semudah tu jumpa orang kat pasar cikgu semua. Tak. Ini mesti ada bukti. Kita dengan mudah label orang ni doktor. Ni doktor, semua doktor. Ya ke macam tu bodoh kita label semua orang doktor? Apatah lagi bodoh manusia melabelkan semua Tuhan. Nampak pokok besar sikit Tuhan. Nampak patung Tuhan. Nampak macam ni Tuhan. Mudahnya label. Mana sifat dia? Mana petunjuk kuasa? Kalau saya katakan kita secara mantik, secara mudah, kita tak akan mudah letak label seseorang dengan satu gelaran mulia. Mesti kita tanya bukti. Kalau kita kata ni datuk ni, datuk. Semua datuk. Kita tanya datuk dia sebab apa? Dari mana datuk? Siapa bagi datuk? Datuk beli ke datuk kunyah? Kita tanya belaka. Datuk negeri mana? Datuk cucu ke atau datuk belarang? Atau saja je orang panggil datuk? Tak mungkin orang mudah bagi label macam tu. Kalau label-label macam tu kita boleh arguing, kita boleh diskusi ataupun kita boleh tolak. Apa tadi label Tuhan? Ini Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Kenapa dia Tuhan? Dia menciptakan, dia menghidupkan, dia berkuasa, dia boleh bercakap, dia boleh mendengar, dia boleh beri manfaat, dia boleh beri mudarat. Sifat Tuhan yang maklum. Yang maklum. Kan ini kedangkalan golongan penyembah berhala dalam melabelkan sesuatu itu Tuhan dengan mudah. Fa subhanallah, maha suci Allah daripada perkataan dusta mereka. Rabbil arsy amma yasifun, Tuhan pemilik arasy yang agung. Yang dimaksudkan Tuhan pemilik arasy, yakni Tuhan yang berkuasa mutlak. Yang tidak boleh dicabar, yang tidak boleh dikalahkan, yang tidak boleh dilawan. Pemilik segala alam ini bukan penciptanya. Maka maha suci Allah daripada segala kata-kata kufur yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang ia lakukan, sedangkan kamu manusia ditanya apa yang kamu lakukan. Diceritakan kenang ayat ini, bila kita sebut bahawa Allah Ta'ala tak akan ditanya. Sebab namanya Allah. Dia tak akan ditanya apa yang dia lakukan. Kan dia melakukannya dengan kuasanya, dengan kodratnya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan kelembutannya.
Maka segala sifat sempurna ada pada setiap perbuatan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tak perlu ditanya. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Demi Tuhan, kamu semua akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. Maka Allah lah yang melindungi makhluk, bukan dia dilindungi. Allah yang lindung kita jaga, bukan Allah yang dijaga. Maka Allah menjelaskan bahawa yang berkuasa penuh itu tidak boleh ditanya. Ya, kalau ini berhala yang tidak berkuasa, yang tidak ada kuasa, maka perlu ditanya, kenapa kamu jadi Tuhan? Maka ditanya. Tapi Allah yang berkuasa penuh tidak akan ditanya kerana dia Allah. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, apakah Tuhan suka diderhakai? Tuhan suka tak dia diderhaka? Lalu jawab Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala memang tak suka lah, Allah tak suka. Dia berkata lagi, apakah Tuhan kita boleh diderhakai secara paksa? Boleh tak diderhakai secara paksa? Lalu kata lelaki ini dalam membayangkan makna paksa, kata dia, apa pandanganmu wahai Amirul Mukminin? Yang menghalangku dapat petunjuk ialah Allah. Aku tak dapat petunjuk sebab Allah. Dan yang menjadikan aku binasa juga Allah. Apakah Allah melakukan benda baik atau benda buruk? Sebab Allah yang tak beri hidayah kat aku, sehingga aku binasa. Apakah Allah buat benda baik atau benda buruk? Ditanya pada Sayyidina Ali. Maka jawab Sayyidina Ali, kalau sekiranya Allah menghalang memang hak kamu, maka dia memang melakukan perkara yang buruk. Tetapi kalau Allah menghalang kurniaannya, maka itu kurniaan yang diberikan pada siapa dia kehendaki. Baik, seorang berkata, saya tak dapat hidayah, maka saya masuk neraka. Dengan sebab tak dapat saya masuk neraka. Maka bukankah Allah zalim pada saya? Maka jawabnya, bagaimana kita kata Allah zalim? Apakah hidayah itu hak kamu atau hak Allah? Tentu kalau saya tak nak bagi barang saya, adakah saya zalim? Saya ada duit dalam poket, saya tak nak bagi pada tuan-tuan. Apakah saya zalim? Saya tak zalim, itu ikut suka saya lah. Kalau saya bagi kerana kemurahan saya. Kalau saya tak nak bagi, itu hak saya. Melainkan saya ambil duit tuan-tuan, saya tak nak bagi. Ya, saya zalim. So kata, tak main duit saya, tak ambil, tak bayar hutang. Ya, saya tak bagi, saya zalim. Baik, hidayah itu hak siapa? Hak Allah ke hak kita? Hak Allah. Bila Allah tak bagi, apakah Allah zalim? Tidak. Kerana itu hak Allah, bukan hak kita. Kalau Allah bagi dengan kurniaannya. Allah bagi kurniaannya. Sama juga, kita diciptakan atau tidak diciptakan. Hak siapa untuk kita nak kata bahawa saya diciptakan dengan hak saya ke atau hak Allah? Kita diciptakan dengan hak Allah. Dan Allah boleh ciptakan kita atau tidak. Itu hak dia. Kalau Allah tak nak ciptakan kita, apakah Allah zalim? Allah tak zalim. Itu hak dan kuasa Allah. Dan kalau Allah nak ciptakan kita, itu kelebihan dan kurnia Allah. Kalau seorang Allah nak masukkan dalam neraka, itu hak Allah. Nak masukkan dalam syurga, itu hak Allah. Oleh sebab itu tak ada pun orang kata ni, saya tak dapat hidayah ni sebab Allah tak bagi, itu saya masuk neraka. Allah yang buat salah pada saya, bukan saya. Kenapa pula Allah tak ditanya, kamu yang ditanya? Kenapa kamu tak cari sebab boleh dapat hidayah? Dan kenapa kamu tak mohon supaya dapat hidayah? Kenapa kamu tak doa dan buat amalan-amalan yang boleh menyebabkan kamu dapat hidayah? Kenapa kamu tak dengar kebenaran-kebenaran yang dengannya kamu dapat hidayah? Maka Allah tidak melakukan apa pun kezaliman pada kamu, bahkan kamu yang menzalimi diri kamu. Sebab itu disebut, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah takkan ditanya sebab apa? Apa pun yang Allah ciptakan, kamu yang akan ditanya. Allah tak ditanya kerana Allah berkuasa mutlak. Dan kerana setiap kejadian dan ciptaan Allah itu dengan hikmah, bijaksana, bukan dengan keadilan, bukan dengan kurniaan. Baik, sebut satu makhluk Allah yang tidak punya manfaat. Maka semuanya ada manfaat. Semua ada kelebihan. Allah jadikan kencing kita pun ada kelebihan. Dapat menterjemahkan kesihatan tubuh badan kita. Bukan najis kita. Ni melalui warna najis tahu orang ni sihat ke tak sihat. Orang ni sakit ke tak sakit. Ya Allah jadikan. Kalau benda yang kotor busuk itu pun ada hikmah. Bayangkan yang lain-lain. Allah jadikan tumbuhan itu. Allah jadikan ini dan itu. Maka Allah tak perlu ditanya pertama kerana kuasa mutlak Allah. Yang kedua kerana Allah yang bijaksana. Apakah orang bodoh nak tanya orang bijaksana? Kita tak bercerdik nak tanya orang bijaksana. Maksud tanya mempersoalkan. Tanya sebab nak jadi bijak juga tak apalah. Mempersoalkan tindakan orang bijaksana.
Tak mungkin. Dalam hukum alam ini, kalau orang berkuasa kita nak persoalkan dia, tak mungkin. Dia bos, dia bayar gaji, dia suruh kita buat kerja ni. Kita pun arguing dia, bos kenapa bos suruh macam ni? Suka aku lah, aku bos. Aku yang bayar gaji. Kerja kamu ikut, dengar cakap aku. Dan aku bayar gaji, bulan-bulan aku bayar gaji. Buat kerja. Kalau dia persoalkan, kena pecat je lah. Senang kita pecat. Banyak sangat zongai dia. Bukankah itu satu mantik ataupun mafhum yang mudah? Maka Allah Ta'ala kata Allah tidak ditanya. Dan kamu yang ditanya. Kemudian kata Allah, amittakhadhu min dunihi alihah. Apakah mereka terus menerus menjadikan selain Allah itu Tuhan? Maka Allah pun mulakan tanya. Baik, Allah akan tanya kamu, bukan kamu tanya Allah. Kata Allah, qul hatu burhanakum. Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, datangkan bukti-bukti itu Tuhan. Mana bukti ia Tuhan? Ayat ini menjelaskan betapa dalam setiap tindakan kita, setiap perkara yang menyalahi hukum perlu ada dalil. Benda yang pertama ada benda yang maklum minad din bid darurah. Ini tak perlu pada dalil. Maklum. Sembahyang wajib perlu dalil. Maklumlah sembahyang orang Islam wajib sembahyang. Ada perkara-perkara yang kita perlukan penjelasan, maka ya kita perlukan dalil. Mana dalil dia? Bila manusia menyembah berhala dan jadikan Tuhan, ia begitu mengelirukan. Mana dalil dia Tuhan? Qul hatu burhanakum. Mana bukti patung ni memang Tuhan? Dan bukti ini tidak pernah boleh diberikan melainkan mereka berkata, ini kami warisi daripada nenek moyang kami. Tak lebih pada itu. Tanyalah semua penyembah berhala, kenapa kamu sembah berhala? Bukti dia Tuhan. Soalan ini membengongkan semua mereka. Apa bukti berhala itu Tuhan? Dia tak akan kata buktinya berhala ni lah yang buat bumi, langit. Tak mungkin dia akan kata demikian. Sebab tu berhala tu baru start ada. Baru wujud. Kalau kita arguing secara sejarah, berhala ni bila diciptakan? Tahun berapa? 1800. Katakan dia kata 1800 ni berhala ni ada. Dah kat 200 tahun. Baik, bumi ni berapa juta tahun? Takkanlah yang datang kemudian menciptakan yang dahulu. Bila seorang anak kecil, dia kata pak dia tu anak dia. Kita kata apa? Budak dia. Budak ni umur 5 tahun. Dia kata ayah dia umur 50. Tu anak saya tu. Dia 5 tahun dia duk kata ke ayah dia tu anak dia. Kata budak ni punya penyakit. Kecil-kecil dah gila. Kecil-kecil dah gila. Dia boleh kata ayah dia tu anak dia. Umur dia berapa? 5? Ni 50. Yang patung tu katakan berapa umur paling tertua patung di dunia yang mereka simpan lagi ni. Katakan mereka jumpa patung tertua di dunia. Lalu kita tanya umur dunia berapa? Berapa juta tahun umur dunia? Berapa juta tahun umur langit? Maka di situ sudah menjadikan membungkamkan mereka. Sebab itu bila Allah sebut kul hatu burhanakum, memang secara asas tak ada satu pun dalil yang menyatakan selain Allah itu Tuhan. Tak ada satu dalil. Tak ada walau satu single, satu benda yang kita katakan hujah pertama pun dah tak ada. Bayangkan nak datang hujah kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang kata Isa tu sebagai Tuhan. Baik, mereka maklum Isa tu kecil dan membesar dan dilahirkan. Habis sebelum ni bumi ni siapa buat? Siapa ciptakan? Maryam tu siapa ciptakan dia? Apakah Isa ciptakan Maryam? Lalu mereka kata pula Maryam pula Tuhan. Maryam pun Tuhan. Ini Tuhan ibu. Baik, Maryam tu dia kan lahir daripada mak dia. Ayah dia nama Imran. Maklum, mak dia lama tak mengandung. Bernazar kalau mengandung, nak wakafkan pada Baitul Maqdis. Mereka tahu cerita tu. Akhirnya mengandung. Dan ayahnya Imran meninggal dunia. Ke mana Maryam masih kecil, bawakan dalam kandungan. Untuk satu riwayat sejarah. Kemudian lahir dia. Dan dipelihara oleh bapa saudara dia. Atau bapa saudara sabit. Kerana mak dia tu, mak saudara dia lah. Isteri kepada Nabi Allah Zakaria. Apakah itu Tuhan? Habis sebelum ni bumi siapa buat? Kali itu bila Allah sebut kul hatu burhanakum, bawa bukti Tuhan. Bawa bukti Tuhan. Tak mungkin mereka dapat bawa walaupun satu bukti. Melainkan mereka berkata ini nenek moyang kami, ini kebiasaan kami. Kita ikut orang tua kita. Memang macam gitulah. Tentang hujah dia takkan jadi, memang macam gitulah. Kerana hujah satu benda yang menyusuri akal. Sebab itu orang-orang yang pun membodohkan akal kita, dia akan cuba memadamkan hujah. Atau cuba memadamkan dalil dan bukti. Kata kita kalau sebut, awak ni nama siapa? Nama saya Mak.
Buktinya apa? Tunjuk IC. Ini nama mak. Maka itu pun kita faham. Immigration tanya awak nama apa? Nama sekian-sekian. Mana pasport? Tunjuk pasport. Maka maklum, awak ni lelaki perempuan? Tunjuk kita lelaki, tengok pakaian kita. Cukup lelaki. Basic yang mudah. Awak ni tak orang Melayu ke, orang Arab ke, orang apa? Tunjuk basic mudah. Saya orang Arab, saya orang Melayu, saya orang Cina, sekian-sekian. Semua benda Allah jadikan setiap perkara itu ada bukti. Tiba-tiba ada yang bodoh cuba padamkan bukti. Tak ada orang boleh padamkan bukti. Kerana setiap benda bila Allah cipta bersamanya bukti. Setiap benda bila Allah cipta dia ada IC sekali. Maksud IC ni pengenalan setiap makhluk Allah. Akhirnya manusia atau makhluk yang tak ada nama dia akan diberi nama sebagai bukti dia ni ada nama. Dia ada nama. Kita pertama-tama belum kita lahirkan, mak kita dah 4 bulan fikir nama apa budak ni bila keluar ni. Sebagai bukti dia ni lelaki atau perempuan, dah bayang. Kalau lelaki namanya sekian nama. Kalau perempuan sekian nama. Menung dah kita. Sehingga lahir, kita dah letak nama dia. Belum kita daftar dekat Jabatan Pendaftaran. Kita dah sebut nama dia. Kita dah war-war nama dia. Maka ini bukti. Kemudian dalam surat beranak dah tulis lahir pukul berapa, jam berapa, siapa bapak dia ketika dilahirkan, siapa mak dia ketika dilahirkan. Maka ditulis. Kad lahir, tempat lahir pun ditulis. Hospital mana? Lahir kat hospital Bahagia ke? Lahir kat hospital Permai ke? Ditulis tempat lahir. Sebagai satu bukti. Maka tak ada satu pun makhluk Allah tak jadikan padanya bukti. Tiba-tiba nak kata ni Tuhan. Mana bukti? Tunjuk bukti. Kemudian kata Allah. Hadza zikru man ma'i. Inilah bukti yang sudah ada dalam Al-Quran yang diturunkan. Bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Nabi-Nabi membawa risalah ini melainkan menyebut Allah satu, maka sembahlah Allah. Wa zikru man qabli. Dan inilah dia peringatan, kenyataan Rasul-Rasul sebelum aku. Kitab-kitab sebelum aku. Ini Allah Ta'ala suruh Nabi SAW beritahu. Kul hatu burhanakum. Hei penyembah berhala, mana bukti? Dan aku nak beritahu pada kamu bukti bahawa Tuhan Allah itu semua Nabi. Selama ada yang diturunkan kepada wahyu, yakni Al-Quran. Dan kitab-kitab sebelumku, Taurat, Injil. Dan Nabi-Nabi yang diutuskan sebelumku, semuanya berkata benda yang sama. Ani'budullah, sembah Allah dan jangan sekutukan Allah. Jauhilah tahu. Sama kata Nabi SAW. Ini Allah suruh Rasulullah beritahu. Bahawa apa yang dibawa ini bukanlah Rasulullah bawa benda baru. Nabi meneruskan kesinambungan kata-kata dan perjuangan pada Nabi-Nabi terdahulu dan wahyu-wahyu terdahulu. Sama ada dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa, sebelum Musa mendapat Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, sehingga Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haq. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran. Banyak manusia mereka tidak mahu mengetahui kebenaran. Bila Allah Ta'ala kata mereka tak tahu kebenaran, apakah istilah ataupun maksud? Bila Allah Ta'ala sebut mereka ini tidak tahu kebenaran, itu mereka tidak mahu mengetahui kebenaran tersebut. Dan mereka tidak mahu mendengar kebenaran. Kerana mereka sudah terbiasa dengan apa yang mereka biasa. Tentang kebenaran sifatnya kena cari, sebab tu manusia cenderung buat sekolah, buat universiti. Dan kita mak ayah cenderung hantar anak-anak ke sekolah. Nak apa? Nak cari kebenaran. Kebenaran itu perlu dicari dengan ilmu. Kalau hari ni kalau budak tak sekolah, kita marah mak ayah dia. Kenapa tak hantar sekolah? Kenapa nak hantar sekolah? Supaya dia tahu. Supaya dia pandai. Supaya dapat membezakan nombor Arab dengan nombor Melayu, huruf Jawi, huruf Rumi. Itu kerana dia nak dapat membezakan kebenaran. Maka dia keluar sekolah, satu benda yang dia ada ialah dia dapat membeza-bezakan. Dia dapat beza. Ini darab, ini campur, ini bahagi, ini tolak. Tak adalah sama belaka. 1 kali 1 dia letak 2. 1 campur 1, pung 2. 1 bagi 1, pung 2. Takkan tak kenal alamat bahagi, darab, tolak. Itu kebenaran. Kerana kalau kamu tak kenal yang tu, kamu akan jawab kebatilan. Maka kita pun ajar sipir 1, darab 1, 1. 1 campur 1, maka jadi 2. 1 tolak 1, maka jadi kosong. Dia semua satu-satu ada sesuatu yang dapat kita bezakan. Budak-budak, anak-anak beza. Kebenaran semua manusia cenderung untuk tahu mana benar, mana salah. Tapi sampai satu peringkat.
Syaitan dan iblis dia akan halang seorang cuba cari kebenaran yang berkaitan dengan Tuhan. Sebab perkara pertama yang iblis buat, dia akan duduk jalan Islam. Jalan Islam, jalan yang menyebabkan seorang menerima Islam, tunduk kepada Islam. Dia akan duduk jalan tu dulu. Maka dia cuba untuk menjadikan manusia tidak mahu tahu kebenaran, melainkan ikut je nenek moyang. Kalau para penyembah berhala berfikir seketika dan sejenak, apakah benar patung ini Tuhan? Maka mereka dah dapat jawapan mudah. Sebab itu kita dah sebut, orang yang mensyirikkan Allah, Allah jadikan mereka kekal dalam neraka. Kenapa? Kerana mereka ini tak langsung, tidak mahu menggunakan langsung benda paling mudah untuk mereka bezakan antara Tuhan dan patung. Tak kita ni kalau orang soalan mudah tak jawab, kita pun rasa nak lempang ni. Mudah macam ni tak jawab. Bunyi cerdik engineer arkitek, soalan mudah ni tak jawab. Tak reti beza berhala dengan Tuhan. Kerana itu orang menyebutkan Allah kekal dalam neraka kerana Allah terlalu murka pada mereka. Dengan ketinggian akal yang diberikan, dengan bukti yang diberikan, kejadian diberikan, tiba duk kata berhala juga. Duk sembah berhala juga. Dan dengan bodoh ada beberapa kerak manusia yang bila mana mengaku Tuhan, dengan cepat dibenarkan. Ada satu pemuda, dia bertapa lama lah, tak makan, tak minum, bertapa. Orang nampak hebat dia bertapa, tak makan, tak minum. Orang kata ini penjelmaan semula Buddha. Kampung keluar belakang. Dia pantang tengok pelik sikit. Nampak betapa, nampak jenis tak makan, tak minum. Dia nampak, ni barangkali Tuhan ni. Sehingga berapa lama budak ni pun mula mengaku Tuhan. Habis pakat sembah dia. Dengan sebodoh itu, semudah itu. Man Tuhan ni muda. Yang tua-tua duk sembah Tuhan muda. Dia boleh masuk akal dia. Kerana akalnya telah dikotori oleh penjajahan syaitan. Padahal benda tu paling mudah nak kenal. Sebab itu negara yang paling banyak mengaku Tuhan, India. Paling banyak. Tuan-tuan baca sejarah India. Sampai sekarang, saya cerita sampai sekarang. Dia pantang ada pengikut ramai mengaku Tuhan. Pengikut ramai mengaku Tuhan. Itu ayat peng cepat, sempat tumpang sekejap. Dia agak pengikut dia ramai, dia pun mengaku Tuhan. Sayalah yang cipta semua agama ni. Nah. Dia bagi ayat bodoh ni. Tapi ada percaya. Saya yang cipta semua agama. Dia baru lahir. Agama lain semua dah ada lama, dia boleh kata saya ciptakan semua. Maka dia mula bercakap tentang penjelmaan semula. Dulu saya dah wujud tapi jenma badan baru. Ini tahap dipanggil tanasuh arwah. Konsep penjelmaan semula. Ini konsep yang selalu digunakan oleh para orang-orang yang cuba mengaku Tuhan. Ini konsep yang mereka gunakan. Kononnya mereka dah lama ada, cuma bertukar badan. Maka ini konsep yang paling kufur sekali. Yang ditolak oleh Islam. Maka oleh sebab itu kita lihat, golongan ni paling banyak mendakwa bila mereka teruja dengan pengikut ramai. Jadi kalau zaman sekarang dengan pengikut TikTok sekian, maka tak mustahil kita akan jumpa Tuhan pattern baru. Tuhan glamour dia panggil. Sebab apa pengikut dia ramai? 10 juta. Dia mengaku Tuhan. Ini dibeli, ada satu yang mengaku Tuhan, didakwa oleh Mahkamah India. Dia pun beli satu kepulauan di El Salvador. Satu kepulauan dia beli, dihimpun semua pengikut dia dan dibuat kitab baru, penyembahan baru. Dan keadaan terlibat dengan banyak jenayah. Dakwaan-dakwaan jenayah yang banyak. Mengaku Tuhan, ramai pengikut. Juta pengikut. Dan saya paling banyak sejarah menyaksikan paling banyak mengaku Tuhan di mana tempat orang menyembah berhala. Tempat di mana menyembah berhala, pasti akan muncul Tuhan-Tuhan baru yang mereka mengaku. Oleh sebab itulah bila Allah Ta'ala membawa suatu penjelasan yang mudah saja. Dan saya katakan punca kenapa orang yang menyekutukan Allah, kenapa kekal dalam neraka. Sebab mereka perkara yang mudah macam tu mereka tak boleh nak faham. Walau mereka mampu cuba memahami semua teori lain. Dengan pecah kepala, faham teori ini. Ini teori fizik. Momentum itu, momentum ini. Bak Tuhan tak nak fikir. Sebab itu kata Allah, fahum mu'ridun. Mereka sentiasa berpaling. Tak nak dengar pada kebenaran. Wa ma arsalna min qablika min rasul, dan tidaklah kami utuskan sebelummu wahai Muhammad di kalangan rasul illa nuhi ilaihi, melainkan kami menetapkan wahyu kami kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, fa'budun, maka sembahlah Allah. Kata Allah Ta'ala, aku tak pernah utus Nabi dan Rasul. Mereka aku wahyukan wahyu asas pada mereka, akulah Tuhan maka sembah aku. Artinya masalah ketuhanan tidak pernah dilupakan oleh para Nabi untuk beritahu.
Bukan duk cerita hal lain, hak Tuhan kemudian. Hak Tuhan lah yang pertama. Ingat, Tuhan yang ciptakan kita, kita kena sembah Allah. Sebab tu Allah jadikan Adam AS di sisinya. Allah tak jadikan Adam terus masuk ke bumi. Terus tahu-tahu ada atas bumi. Hidup tak di sisi Allah. Kenapa? Untuk menunjukkan bahawa manusia sudah pun kenal Allah dengan fitrahnya. Dengan awal kejadiannya. Telah dikenali oleh manusia pertama Adam. Sebab setiap kali mereka yang menyembah berhala, mereka kata nenek moyang kami, nenek moyang. Baik kita cerita, nenek moyang pertama sekali. Sebab nenek moyang ni lagi lama, lagilah dia lagi berkuasa. Dari sudut pengaruh dia. Keturunan. Ini nenek moyang kita. Ini pun nenek moyang kita. Ini nenek moyang. Baik kita pergi nenek moyang asas sekali Adam AS. Maka apakah Adam menyembah berhala? Soalan pertama, apakah Adam menyembah berhala? Maka barulah kamu layak berkata, ini nenek moyang kamu. Bukan nenek moyang kamu menyembah Allah. Bukan rasul-rasul yang telah diutuskan sebelum ini diperintahkan menyembah Allah. Tidak ada satu pun yang suruh menyembah berhala atau lainnya. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka kata lagi Tuhan ada anak pula. Dah gagal untuk kata ini Tuhan, tak apalah ada anak Tuhan. Dia nampak macam kecil sikit kufur tu. Nah, kami mengakulah ada Tuhan, tapi Tuhan ni ada anak. Dan mereka yang berkata ada anak ini berbeza-beza keadaan mereka. Ada yang mengatakan malaikat itu anak Tuhan. Ini sebahagian daripada kabilah Arab. Itu kabilah Khuza'ah, Juhainah dan Bani Salamah. Mereka kata malaikat itu anak Tuhan. Mana golongan ahli kitab pula berkata Isa anak Tuhan. Manakala golongan penyembah berhala juga berkata, ni berhala-berhala ini cuma perantaraan kami dengan Tuhan. Dah bahkan mereka ni anak-anak Tuhan juga. Habis duk kata anak Tuhan belaka. Maka Allah mulakan daripada anak Tuhan yang paling mulia yang mereka nisbahkan, itu malaikat. Yang kata malaikat tu anak Tuhan, baik dengar. Ini yang kamu dakwa anak Tuhan. Bal ibadun mukramun. Bukan malaikat itu ialah hamba-hamba yang Allah muliakan. La yasbiqunahu bil qaul. Malaikat ini tidak pernah mendahului kata Tuhan. Tidak pernah. Wa hum bi amri ya'malun. Bahkan dia patuh semua perintah Allah. Bagaimana mungkin kamu kata malaikat ini anak Tuhan untuk kamu sembah? Malaikat ini hamba Allah yang tidak pernah mendahului firman Allah, bahkan tidak pernah mengingkari perintah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang menciptakan malaikat mengetahui apa yang mereka akan lakukan dan apa yang telah dilakukan. Wala yashfa'un, dan malaikat ini tak boleh beri syafaat illa liman irtada, melainkan apa yang mereka tahu Allah izin dan Allah redha. Ini patuhnya malaikat. Malaikat di golongan penyembah malaikat atau golongan yang berkata malaikat anak Tuhan, tak apalah. Nanti malaikat dia akan beri syafaat pada kami. Tak, malaikat dia tak akan beri syafaat melainkan apa yang Allah redha. Apakah kamu diredha oleh Allah dengan mensyirikkannya? Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan malaikat pula amat takut kepada Allah. Bagaimana dia membenarkan kamu menyembahnya? Tak mungkin, kamu yang mengada-ngadakannya. Wa may yakun minhum, dan siapa di kalangan makhluk Allah yang berkata, inni ilah, aku Tuhan, min duni, selain Allah, fadzalika nadzihi jahannam, mereka ini akan kami balas mereka, akan kami hukum mereka dengan neraka jahannam. Kadzalika nadziz zalimin, demikian kami hukum setiap orang yang zalim. Allah sebut begini kerana akan ada, terus ada orang yang akan berkata dia Tuhan. Yang saya katakan tempat paling banyak tempat orang mengaku Tuhan ialah di India, paling banyak sekali. Kita baca ensiklopedia tentang India, tahu berapa ribu orang mengaku Tuhan, macam-macam bentuk. Dia pantang, dia pengaruh sikit. Bukan di beberapa buah negara yang lain. Bila ada pengaruh, mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Maka Allah sebut, siapa yang berkata dia Tuhan selain dari Allah, maka Allah pasti akan membalasnya dengan azab neraka jahannam. Itulah azab bagi orang yang zalim. Sebab itu tuan-tuan, saya katakan istilah Tuhan, satu istilah yang maklum dalam pemikiran manusia akan kesempurnaan zatnya. Tiba-tiba datang yang orang yang emosi macam-macam, datang orang yang asalnya latar belakang tak apa benda, tiba mengaku Tuhan, tak ada orang percaya. Datang makhluk yang penuh dengan kelemahan, yang cuma ambil kesempatan daripada manusia untuk dikayakan, mengaku Tuhan supaya dia jadi kaya. Allah maha kaya yang nak kayakan orang. Yang ni nak jadi Tuhan supaya dia jadi kaya dengan pengikut dia. Jauhnya beza antara yang memberi rezeki dengan yang diberi rezeki. Tuhan ini memberi rezeki. Tuhan yang duk mengaku tu diberi rezeki. Diberi. Dia nak cari benda tu. Dia nak kaya.
Dia nak senang dengan pengikutnya yang bodoh tadi. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bab dunia Allah biarkan manusia. Sebab bab dunia manusia boleh cari jalan dan boleh cerdik. Tapi kalau bab agama, walau nampak cerdik dari pencapaian akademik tapi bodoh nampak Tuhan. Sebab itu Allah tak biarkan kebodohan itu melainkan dihantar Rasul. Bab-bab para Nabi ni dia tak tahu ajar buat rumah. Sebab buat rumah ni tuan-tuan, semua orang Allah beri dia ilmu masing-masing buat rumah. Akhirnya kita dapati macam-macam jenis rumah orang buat. Macam-macam banglo orang buat. Sampai banglo anjing pun ada, banglo kucing pun ada orang buat. Tak boleh ajar. Macam-macam senjata manusia buat. Allah tak perlu ajar manusia buat senjata. Maksudnya Allah tak perlu hantar Rasul untuk ajar manusia buat senjata. Manusia buat senjata. Tapi masalah ketuhanan, inilah benda yang syaitan tahu kelemahan manusia. Maka dia akan cuba halang jangan sampai jumpa Tuhan. Akhirnya hal dunia mereka jumpa belaka. Kedai makan tersorok bawah lubang pun mereka jumpa. Kedai makan. Binatang dinosaur zaman dulu pun mereka jumpa. Tuhan depan mata tak jumpa. Dia menunjukkan segala bukti kekuasaan. Tak nampak. Lihat bagaimana syaitan menjauhkan manusia daripada jalan berfikir tentang Tuhan. Sehingga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul diutuskan untuk ajar manusia fikir tentang Tuhan. Nampak Tuhan. Kerana itu urusan tentang Allah, tentang hidayah. Urusan penting yang perlu sentiasa diingatkan. Urusan ini sebenarnya mudah. Tapi kerana ada golongan yang menyelewengkannya di kalangan syaitan, maka dia nampak seperti sukar. Dia nampak macam halangan. Urusan dunia tentang susah sebenarnya. Tapi dia nampak macam senang. Maka manusia lebih suka untuk buat benda susah dunia ni, meninggalkan benda yang senang dalam agama. Agama yang semudah ini mereka tak nak buat. Tapi dunia walau susah macam mana mereka cuba buat. Walaupun mati. Mati tak buat. Demi untuk dapat sesuatu bahagian di sisi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.